Ini lah pelaksanaan. Nak saya. Okey, kita tengok juga ni pun sambungan cara pelaksanaan wakaf tunai adalah kita ada dua kutipan. Yang pertama kutipan secara manual. Di mana kutipan secara manual ni kita mendekati pewakaf tu secara peribadi. Kita jumpa pewakaf tu. Tanya nak wakaf wang tunai apa semua kan. Lepas tu itu secara peribadilah individu. Kita memberi penjelasan secara individu atau penerangan secara berkumpulan. Gitu lah. Kita terangkan secara individu ataupun berkumpulan. Kita jumpa secara ramai-ramai ataupun secara individu kita terangkan mengenai siapa yang nak wakaf tunai ni. So kita ada kutipan melalui potongan secara langsung daripada semua potongan secara langsung daripada semua pendapatan atau simpanan tunai. Di mana kita telah memperoleh persetujuan daripada wakaf untuk menyalurkan wang tunai secara berterusan dan berkala setiap bulan melalui potongan gaji. Sekiranya dia ini adalah persetujuan pewakaf di mana duit wakaf tu diambil daripada potongan gaji. Kiranya gaji dia tu 1,500 dia mungkin potong 100 untuk jadikan wakaf pada setiap bulan. Jadi benda tu secara berterusan lah. Dia berterusan dia ambil daripada potongan-potongan gaji pada setiap bulan. Nak saya. Okey, kita tengok isu dan permasalahan wakaf tunai. Antara isu dan permasalahan wakaf tunai ialah mengenai penggunaan wang fiat. Wang fiat ni adalah wang kertas. Sedangkan wakaf tunai ini menurut Johor dia adalah emas atau perak. Tapi sekarang ni di zaman ni kita menggunakan wang fiat. Untuk tujuan wakaf tunai adalah ia tak menepati syarat seperti yang saya katakan tadi. Kerana wakaf secara asasnya perlu pada harta yang kekal seperti memberi tanah dan bangunan demi memelihara prinsip utama wakaf iaitu kekal. Kiranya kalau kita mewakafkan duit ni tak kekal sebab dia uh, dia dia bukanlah merupakan harta yang kekal dan harta yang alih. Kiranya boleh habis. Boleh habis benda tu kalau kita mewakafkan duit. Seterusnya. Penggunaan wang fiat juga bersandarkan kepada legal tender, iaitu mana legal tender ni adalah sah dia yang ditentukan oleh pasaran di mana kalau macam pasaran tu jatuh jadi duit wang fiat tu dia macam tak ada nilai. Dia macam bermain dengan pasaran, macam kalau tak ada nilai so macam tak boleh lah sebab barang tu tak bernilai kan. Dan wakaf tunai merupakan harta yang boleh alih yang menyebabkan ia menjadi sukar untuk harta boleh alih ini kekal abadi. Jadi payah bila kita berkata apa ni mengenai ini antara isu lah mengenai harta ni wakaf tunai ni. Tapi majoriti fuqaha ni juga tidak membenarkan berdasarkan syarat yang kekal menjadi syarat utama wakaf. Kiranya ada beberapa majoriti ulama ni fuqaha ni dia tak benarkan wakaf tunai ni sebab diorang kata syarat utama wakaf tu sendiri adalah kekal, iaitu di mana maksud dia adalah untuk mengekalkan benda yang memang akan ada. Namun ada juga pandangan yang membenarkan wakaf tunai dengan penukaran wang fiat kepada harta yang bersifat kekal. Jadi pandangan yang membenarkan ni adalah dia kata wang fiat tu memanglah harta yang tidak kekal, namun kita tukarkan wang fiat tu kepada harta yang kekal. Harta yang kekal. Jadi kita macam contohnya macam kita ada duit, lepas tu duit tu kita beli Al-Quran pula kita letakkan di masjid ataupun kita beli tanah ke simen ke untuk dijadikan pembangunan. Jadi benda tu dibolehkan menurut pandangan ulama. Kiranya wakaf tunai itu walaupun bukan guna emas dengan duit tapi dia ditukarkan melalui proses istiqdah tadi ya. Seterusnya kita tengok penyaluran manfaat wakaf tunai nampak kan, di mana dana yang kita kumpul tu kita tukar menjadi harta yang kekal. Seperti pembangunan tanah wakaf yang sedia ada, kita beli pembangunan tanah wakaf yang sedia ada ataupun kita membeli pembangunan atau aset-aset, kita membuat pembinaan bangunan seperti sekolah, kedai atau pejabat. Lepas tu kita membuat pembangunan tenaga, perdagangan dan pengelangan. Kiranya duit yang digunakan tu kita tukar kepada aset yang kekal supaya benda tu boleh diguna dan kekal selama-lamanya. Seterusnya. Okay, kesimpulannya berdasarkan kupasan yang di atas tadi semua tu, wakaf tunai ni dia mempunyai peranan yang besar dalam pembangunan sosial ekonomi umat Islam serta memberi peluang kepada semua pihak untuk berwakaf mengikut keperluan masing-masing. Sebab
Bila mengikut kemampuan masing-masing ni kiranya dah tak ada isu dah untuk tak mewakaf sebab sekarang boleh mewakaf walaupun RM10, walaupun berapa ringgit boleh mewakafkan macam dulu. Wakaf ni hanya tertumpu kepada tanah, kepada pembangunan apa semua tu. Tapi bila ada wakaf duit ni kiranya walau orang tu yang tak ada tanah pun dia boleh buat juga. Jadi ini memudahkan lagi lah umat manusia untuk memudahkan umat manusia serta memudahkan wakaf tu berkembang lagi. Dan ini juga sah mengikut pandangan ulama serta ianya sah mengikut pandangan ulama serta urus semasa dan telah dilaksanakan dengan jayanya di Mesir, Turki, Singapura, India, Bangladesh dan lain-lain lagi. Jadi itu saja pematangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada Ikhwan atas perpandangan sebentar tadi berkaitan dengan wakaf tunai. Okey, seterusnya saya nak tanya sikitlah soalan kepada Ikhwan. Okey, pada pandangan Ikhwan, apakah kelebihan wakaf tunai ni jika dibandingkan dengan wakaf yang lain? Pada pandangan. Kelebihan wakaf tunai ni macam bila dia digunakan dengan duit ni, jadi orang boleh apa ni, orang kata orang boleh dia punya benda tu lagi meluas lah bila kita melibatkan harta yang seperti duit. Macam kalau macam harta yang lain dia lebih kepada pembangunan kan, pembangunan ni semua, tapi bila gunakan duit dia lebih luas benda tu. Jadi macam dia macam tak tertumpu hanya kepada orang-orang yang memiliki apa ni, tanah, yang memiliki apa-apa saja yang ni lah. Tapi kiranya dia terbuka kepada semua orang untuk mewakafkan menggunakan duit tersebut. Okay, terima kasih Ikhwan. Yang lain ada apa persoalan untuk Ikhwan? Ada apa persoalan ke sebelum? Tak ada Okay, baik, terima kasih Ikhwan atas perbatangan. Kita teruskan kepada pembentang terakhir daripada kumpulan Zuhairi dan juga ni ada. Ni Ibtisam. Okay, baik, dipersilakan. Macam tutup. Okay, dipersilakan Zuhairi dan juga ni Ibtisam. Saya ada gambar. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Zahiri bin Ahmad Zamri, nombor metrik BSM 2101010. Saya Nik Muhammad Ikhtisar bin Aziz, BSY 2101036. Nik boleh buka kamera ke? Sekejap. Ada tengok sikit muka. Okay, teruskan. Kami akan membentangkan tajuk tajuk kami ialah wakaf kemudahan perubatan. Pendahuluan. Peningkatan kos kesihatan sering diperkatakan. Sejak kebelakangan ini, perbelanjaan kesihatan telah meningkat secara purata 12% hingga 13% setahun, iaitu lebih daripada kadar inflasi am. Macam kita tahu sekarang ni kos untuk perubatan semakin meningkat daripada tahun ke tahun. Antara faktor yang menyumbang kepada kenaikan kos ini ialah cas perkhidmatan yang dikenakan dengan perubahan kepada ubat-ubatan, teknologi serta kos sara hidup. So, kos perubatan ni meningkat disebabkan macam kita tahu faktor ekonomi, faktor kos sara hidup. Lepas tu dengan sekarang teknologi makin canggih kan. So, kos-kos dia makin meningkat.
Okey. Punca faktor-faktor kos meningkat juga, macam kita tahu sekarang kan banyak macam-macam penyakit sekarang ada. Gitu. So apa kena-mengena wakaf dengan perubatan ni? So wakaf dalam perubatan ni ialah sebagai alternatif bagi membantu meringankan beban kerajaan sekaligus meringankan beban rakyat dengan melaksanakan sistem perkhidmatan kesihatan yang berfungsi melalui sumbangan rakyat. So maksudnya wakaf perubatan ni maksudnya macam rakyat-rakyat yang berkemampuan yang sumbangkan dia punya harta dia untuk meringankan beban kerajaan. Selain itu kita dapat juga ringankan orang-orang yang tak berkemampuan sangat nak buat perubatan-perubatan yang mungkin mahal. Okey, wakaf adalah satu bentuk kebajikan yang unik dalam ajaran Islam kerana ia adalah aspek ibadah yang menggabungkan aspek kerohanian dan kebudayaan. Okey, so wakaf ni boleh kita jadikan sebagai alternatif untuk perubatan ni. Sebabnya dalam Islam wakaf ni dia menggabungkan harta dengan kita punya ibadah, dengan kerohanian kita. Maksudnya dengan harta kita pun kita boleh buat ibadah macam tu. So itu ialah konsep wakaf. Okey, rukun dan syarat wakaf. Learning nak kata. Tak apa. Ya. Okey, yang pertama rukun dia ialah pewakaf. Maksudnya kalau kita nak buat wakaf perubatan ni kita kena adalah pewakaf dia. Gitu. So pewakaf ni ialah orang yang mewakafkan harta sama ada individu ataupun sebuah organisasi. Yang kedua ialah harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan ini ialah sama ada harta alih atau tidak alih. Gitu. Maksudnya harta tu mestilah ada manfaat untuk perubatan ni. Tak kisahlah duit ke apa ke kan. Yang ketiga ialah penerima, iaitu orang yang menerima harta atau yang menerima manfaat daripada wakaf tersebut. So bila kita dah wakafkan harta tu, mesti ada manfaat daripada harta tu. Lepas tu mesti kena ada penerima manfaat harta tu. Yang keempat ialah lafaz wakaf. Itu kita dah wakafkan tu, kita kena niatkan untuk wakaf. Macam sekarang kan ada, macam kita tahu misi. Ustaz pernah dengar misi tak? Founder misi. Dia kan hari tu dia ada buat kutipan untuk yang baby tu, untuk ubat tu. Itu. Dia kan ubat dia kan mahal 9 juta. Berapa? 9 juta ubat dia. 9 juta. 1 juta lah gitu kan. So dia buat untuk rakyat-rakyat Malaysia tolong baby tu. Sebab kan macam tahu ubat-ubat dah mahal. So 9 juta memang tak mampulah kan untuk kita yang biasa-biasa ni. Okey. So Nik, boleh lah Nik. Teruskan. Kajian kes Hospital Wakaf An-Nur. Hospital Wakaf An-Nur adalah hospital wakaf pertama yang berkonsepkan wakaf sekaligus membantu meningkatkan usaha pengembangan kesihatan di Johor. Hospital Wakaf An-Nur berfokus kepada rawatan kesihatan kepada golongan masyarakat yang kurang berkemampuan di kalangan masyarakat yang mengenakan tes yang berpatutlah ke orang yang kurang Macam mana? kurang mampu. Bila Dia dengar. kau dengar, Boleh ni, tak boleh. dengar tak kau cakap Proceed. Dengar. Hospital Wakaf An-Nur Pasir Gudang pada asal penubuhannya adalah
merupakan sebuah klinik sahaja yang dikenali sebagai klinik wakaf An-Nur Pasir Gudang. Klinik tersebut ditubuhkan pada 2001 sebelum dinaik taraf sebagai sebuah hospital wakaf pada tahun 2006 dan masa beroperasi sehingga masa sekarang lah. Sambungan bayaran yang dikenakan untuk bayaran perkhidmatan hospital ini hanyalah serendah RM5 sahaja dan banyak membantu golongan masyarakat yang kurang berkemampuan untuk mengurangkan beban kewangan dalam mendapatkan perubatan. Ini bersesuaian dengan matlamat penumbuhan hospital wakaf untuk memberikan perkhidmatan penjagaan kesihatan dan perubatan dengan bayaran yang murah dan berpatutan kepada masyarakat. Kesimpulan, kenaikan perbelanjaan kerajaan dalam bidang kesihatan memberikan kesan kepada golongan masyarakat yang berpendapatan rendah dan miskin kerana kos untuk mendapatkan perawatan semakin meningkat. Oleh itu, wakaf dalam memberikan penjagaan kesihatan dan perubatan kesihatan hospital wakaf An-Nur kepada masyarakat setempat dapat dilihat dengan memberikan bayaran yang rendah kepada masyarakat dan sebagai satu alternatif kepada masyarakat dalam mendapatkan perawatan dan penjagaan kesihatan dan perubatan. Di samping itu, institusi wakaf perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas sebagai alat atau yang boleh menghasilkan sumber kewangan dan pembiayaan terhadap pembangunan sosioekonomi individu, masyarakat dan negara. Kami berharap wakaf akan terus menjadi sumber kekuatan ekonomi umat Islam sekiranya umat Islam secara keseluruhannya mempunyai kesedaran di menyokong institusi atau badan yang mengajukan wakaf. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Okay, baik. Terima kasih kepada Zulhairi dan juga Nick atas pembentangan terakhir untuk tajuk wakaf perubatan. Okey, satu soalan saja daripada saya untuk Nick dan juga Haji, iaitu pada pandangan yang terbelah berkaitan dengan wakaf perubatan ni, apakah isu-isu yang selalunya timbul dalam pengurusan ataupun berkaitan dengan wakaf perubatan? Biasanya apa yang isu-isu yang selalu timbul berkaitan dengan wakaf perubatan? Isu-isu yang selalu timbul ialah Kurangan dana. Kekurangan dana. kekurangan dana, Boleh lepas tak? tu Betul? ni taraf keselesaan. Taraf hospitality. Apa panggil taraf kemesraan Baik. ke taraf keselesaan? Dia macam-macam mungkin kualiti dia. Customer service. Yes. Sebab dari sudut pembayaran gaji staf-staf dekat wakaf perubatan tu macam mana? Ni dengan Ayi kalian tu. Dia orang menggunakan sumber daripada dana yang gaji daripada dana yang inilah yang Ya, dikumpul. yang didapat daripada ni pewakaf. Pewakaf. Salah. Ya, ada apa lagi isu yang timbul berkaitan dengan wakaf perubatan? Selain isu-isu dia Kekurangan apa lagi ya? jadi pengurusan. berubatan tu tak? Sebab yang saya baca-baca banyak yang suka lah dengan ni sebab dia akan harga. Harga yang Saya tak baca selalunya isu-isu yang mungkin, ni kan. biasanya mungkin akan ada isu-isu yang negatif kan, yang kekurangan. Tapi sebab murah. Okay, maksudnya lebih kepada kebaikan tu banyak lagi daripada kekurangan. Bukan dia. Okay, baik. Yes. Okay, baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada terima kasih kepada pembentang terakhir kita iaitu Zuhairi dan juga Nick yang telah membentangkan tajuk mereka. Jadi secara overallnya
dah selesai lah untuk subjek fiqh wakaf. Dan entum nak ke peruncian apa weh? Rincian. Rincian. Perincian nak ke No, panggil? Ustaz. Kas. Baru dengar Nak. suara belakang lagi. Nak Okey, nak. Okey, yang ni ada 3 minit lagi untuk link ni. Saya terpaksa share link barulah kalau nak share untuk peruncian. Boleh entum left? InsyaAllah ni link terakhir lah saya akan share. Okey, boleh? Tadi saya akan share link baru yang tu kita akan discuss dengan topik tersebut lah. Okey? Alright. Pula. Dia entum masuk link baru Alright. Itu.